Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamrul Zaman bin Omar. Kali ini saya nak berkongsi tentang 8 perihal asas RAN wajib tahu. Okey. Nombor 1 perihal nombor 1 ialah siapa suruh jualkan ataupun sewakan. Okey. Kat sini pastikan sama ada pemilik yang sah. Maksudnya properti yang kita nak jual atau sewakan tadi, kita pastikan orang yang kita deal tu mestilah orang yang pemilik yang sah. Okey. Dan seterusnya minta tengok SPA. Maksudnya kita tadi RAN tadi kena tengok SPA ataupun Sales Purchase Agreement, atau bahasa Melayu perjanjian jual beli tadi, match dengan bil elektrik. Okey. Bil elektrik, BI ataupun cukai pintu. Pastikan tu. So jika perlu padankan dengan kebenaran pemilik. Ini bukan apa, nampak susah, tetapi kita nak pastikan orang yang lantik kita tu mestilah orang yang penama berdaftar dekat agreement. Okey. Adik ke abang ke bagai semua kalau bukan penama, bukan lebih lantik, tapi anything happen, dia bukan yang nak sign SMP tadi. Apa kita jual nanti. So better orang yang penama itulah yang lantik kita. Okey. Kejuaian dalam kes ini boleh mengundang bala, mungkin buatkan anda serik nak teruskan kerja sebagai RAN. Maksudnya kes ni dia akan boleh jadikan RAN jadi give up tau. Okey. Dia skip step tadi. Contohnya dia di rumah tu, dia nak jual rumah tu, tiba-tiba rupanya bukan owner. So ada mungkin kena maki ke, kena oleh buyer atau kena saman oleh buyer bagai semua. Lala dia serik dia jadi RAN. Tak jadi RAN. So dapatkan tanda tangan dan kebenaran untuk menjual sama ada jenis ataupun eksklusif. So juga apabila kita nak jualkan properti tadi, kita kena dapatkan tanda tangan. Kita dapat lantikan jenis ataupun eksklusif. Eksklusif tu better lah sebab kita seorang yang boleh menjual unit tu. Kan? Untuk tahun-tahun tertentu. Tapi kalau owner tu kata dia ada ejen lain dah lantik sebagainya, tak masalah. Sign surat jendera kan. Jendera kalau terjual sama je dia punya fee. Sama ada jendera ataupun eksklusif. Kalau terjual, kalau seorang lah, kalau ikut A lah kan, 3% sama je. Persen tu bergantung kepada kita berapa kita push dia. Okey, seterusnya nombor 2, berapa orang penama ataupun pemilik tadi. So kat situ kita kena check betul-betul dalam SMP tu atau dalam SPA tadi ataupun grant ada nyatakan berapa orang penama berdaftar. Kan? Kalau seorang itulah yang berhak menjual sebab dia akan tantangan nanti. Tantangan SPA baru yang dengan pembeli baru tadi. Kan? Kalau orang lain claim 5 orang pun tak guna selagi nama seorang saja. Kan? Okey, seterusnya jika lebih dari satu penama, adakah semua penama setuju jual dan semuanya masih lagi hidup? Maksudnya jika nama mungkin 2 orang ke 3 orang ke, adakah semua orang setuju jual dan semuanya masih hidup? Kalau seorang meninggal, tak boleh jual, dia kena settlekan pusaka dulu. Ataupun nama ada 3 orang, kita kena sign semua nama, ambil tanda tangan lantikan menjual tadi, lepas 3 orang tadi. Kan? Untuk mengelakkan apa-apa tuduhan nantilah. Kalau kita menjual tanpa lantikan ni ada sikit bahaya. Sebabnya owner boleh kata saya tak lantik awak jual pun, betul tak? Sebab itulah penting ni. Seterusnya kena dapatkan tanda tangan semua bilik untuk elakkan bala terhadap RAN. Okey. Kalau berapa orang ada, kita kena minta sign semualah. Kerja lebih sikit lah kan. Nak dapat duit banyak, duit komisen besar, kena kerja lebih sikit lah. Yang penting bagi kita susah awal tak apa, jangan susah kemudian. Okey. Yang ketiga, apa status hartanah tadi? So apabila kita dipanggil oleh pemilik tadi untuk menjual rumah dia, kan, jual di tanah dia semua dah okey dengan kita dah check penama bagai semua. Sebenarnya kita kena check juga dekat SPA tadi ataupun SMP tadi atau dekat grant tadi, apa status dia. Kat situ memang ada dia punya status. Sama ada log pertanian, log banglo,
ataupun bangunan teres ataupun bertingkat, lot komersial, lot kediaman residential, freehold bumi lot, freehold open Rizab Melayu. Ni tak sama tau. Freehold contohnya dekat Lembah Kelang, freehold bumi lot. Bumi lot, bumi saja boleh beli. Okey. Contohnya dekat bumi lot, mana? Bumi lot saya dekat ni, kalau Freehold Reserve dekat Jalan Kebun dan Sungai Penchala. Kan? Freehold open banyaklah, freehold open yang orang semua bangsa boleh beli. Freehold bumi lot ada beberapa tempat yang orang bumi saja boleh beli. Kat sini maksud dia freehold bumi lot ni orang macam orang Sabah Sarawak consider bumi tau. So dia orang boleh beli. Tetapi kalau freehold Rizab Melayu, orang Sabah Sarawak tak boleh beli, orang asli pun tak boleh beli sebab ini untuk Melayu saja. So that's why kita kena faham lah. Dan juga leasehold. Leasehold ni ada bumi lot, ada non bumi lot, ada freehold leasehold open. Leasehold bumi lot ni maksudnya orang bumi saja boleh beli. Leasehold non bumi, semua orang boleh beli, bumi ataupun non bumi. Ataupun leasehold open. Leasehold open ni dia leasehold tetapi open lah. Open kalau semua orang. Ni ada beberapa tempat lah leasehold open tapi tak banyak lah. Okey, yang keempat, proses pindah milik. Ni pun proses yang atau perihal yang rent kena tahu, proses pindah milik. So, rent kena tahu property tadi sebelum dia advertisekan unit tadi, dia kena tahu adakah direct transfer ataupun double transfer. Okay, direct transfer ni maksudnya walaupun belum buat perfection atau belum buat penyempurnaan hak milik, boleh dapat pindah daripada pemaju terus kepada nama pembeli baru. Itu direct transfer. Kalau double transfer maksudnya nama pemaju tukar pada nama penama owner sekarang. Dah dapat owner sekarang tu tukar nama pada pembeli baru pula. Sudah transfer. Kalau jenis leasehold kena consent, 2 kali consent. 2 kali MOT. Kos pun tinggi kat sini. Kan? Tapi yang kat Lembah Kelang ni saya rasa tak ramai yang buat yang pemaju bagi direct transfer. Tak ramai. Okey. Ni pun kena tahu kalau dapat transfer apa proses dia. Kalau tak tahu yang ni, boleh kena maki oleh buyer ataupun owner ni. That's why kena consult dengan leader kita lah. Leader ataupun agensi management, mana-mana orang ataupun kawan-kawan yang tahu, yang pernah jual property berkaitan. Okey, pastikan penjual dan pembeli pun faham untuk set up proses jual beli nanti. Okey? Kita kena explain. Kita bukan lawyer, Rent bukannya lawyer, tetapi seharusnya satu advantage yang Rent kena tahu, satu kelebihan proses tadi. Walaupun tak detail tapi tahu proses secara umumnya bahawa dia kena explain dekat owner dan penjual apa yang proses akan berlaku nanti. Daripada start ambil listing, advertise, dapatkan buyer, booking sampailah hingga ke proses penyerahan kunci. Okey, kecuaian menjelaskan proses sebelum proses jual beli, mengundang padah sekiranya urusan jual beli berlaku. Ini kalau orang-orang lama, you all mungkin akan tahu sebabnya kalau silap-silap padah kena maki oleh buyer, maki oleh owner. Kenapa? Kita konon-konon pasal isu punya pasal kita cakap dekat buyer atau cakap dekat owner, rumah ni kita jual prosedur dalam 6 bulan saja, lebih kurang 6 bulan. Yes. Kita tak perasan rumah ni double transfer. Double transfer dia biasanya pergi hampir 1 tahun, 10 bulan ataupun 1 tahun. So masa dah lebih daripada apa yang kita cakap dia tadi. Itu kena makilah sebab apabila owner dah ada jual, dia adalah plan dia 6 bulan ke-7 tu untuk beli rumah lain ke apa benda, bayar hutang ke. Pembeli pun sama, kan? Dia harap bulan ke-7 tu, 6 bulan ke-7 tu dapat masuk rumah yang baru beli. Kan? Mungkin dia ada notis kat owner yang rumah lama tu untuk dia pindah. Tiba-tiba setahun. Orang je plan. That's why kat sini pentingnya kita kena tahu proses pindah milik ni. Proses pindah milik ni secara umumnya lebih kurang sama tetapi bergantung kepada status property tu tadi. Okey. Yang kelima, apa yang Ray kena tahu ialah
property tadi masih master ataupun dah ada dua title. Maksudnya geran masih geran kongsi ataupun dah ada geran individu. Ni kita kena tahu seharusnya apabila rent dapat panggilan, WhatsApp, call daripada owner-owner tadi, dapatkan alamat, lokasi mana property tu, rent tu dah study dah. Study apa statement property tadi. Apa adakah master title lebih 10 tahun ke ataupun belum 10 tahun. Okay, dah ada geran individu ke belum? Kalau geran individu should be no problem sebab geran individu. Kalau master title dah lebih 10 tahun, lain keadaan dia sebab beberapa bank bagi loan saja kan. Contohnya, setiap status ini ada cara pengurusan berbeza. Okay, sini pengurusan berbeza, so kita sebagai rent kena tahulah lebih kurang walaupun tak tahu 100%, tahu lebih kurang untuk kita explain dekat bakal buyer ataupun owner tadi. Seterusnya, status master title ataupun the title tadi dapat mempengaruhi pinjaman bank ataupun LPSA tadi kan. Bank kalau property tadi dah lebih 10 tahun, masih master title, beberapa bank saja bagi loan. Setakat yang saya tahu public bank je yang bagi. M-Bank pun tengok keadaan, bergantung pada pemaju juga, bankrupt atau bankrupt. BSN pun sama. Bank rakyat pun sama. Okey, seterusnya master title atau title tadi mempengaruhi juga legal fee ataupun charge lain lah. Seterusnya documentation dan juga pementian pasaran. So demand market pun akan berbeza sebabnya kalau dah lebih 10 tahun masih master title, pembeli ragu-ragu nak membelinya. Kalau pembeli yang banyak study lah, kadang pembeli sekarang dia bijak-bijak kan, dia orang study kat Google bagai semua kan, dia tahu kenapa ni, ditanya kenapa masih apa nama lagi kan. Seterusnya ni pementian pasaran lah. So kalau you ambil listing masih master title dah lebih 10 tahun, boleh you advise kat owner apa dia punya pro and con, apa kekurangan property dia tadi. Kita bukan nak merendahkan harga property tadi, tapi kita nak advise yang sebetulnya. Kadang-kadang owner ni dia rasa property dia mahal. Kan dah ada semua bagai, ada bandar KL bagai semua. Tetapi kalau masih master title, pemaju bankrupt pula, lagi teruk kan. Okey. Seterusnya apa yang rent perlu tahu, perihal yang rent kena tahu, yang keenam ialah status pemaju. Okey. Ini pun cukup penting. Pemaju ialah kalau rent tu rajin study, dia boleh study dekat Google. Tulis je senarai pemaju bankrupt ke, bankrupt punya developer ke, akan keluar. Biasa KPKT akan keluarkan senarai tu dekat internet kan. So you tengoklah. Okey. Masih wujud ataupun dah bankrupt pemaju tadi. Kalau pemaju besar-besar yang sekarang masih meneruskan projek tu, tak perlu risaulah. Tapi nama pelik-pelik yang kita pernah dengar. Okey. Tapi kalau pemaju bankrupt, dah ada geran individu, tiada masalah, tak perlu isu lagi. Ni saya cerita ni geran masih master title. Okey, nombor 2, masih wujud kesnya agak mudah lah. Kalau pemaju masih ada, agak mudah lah sebab kita nak, walaupun master title, lawyer nak dapat confirmation letter daripada pihak pemaju pun tak susah sebab dia masih ada. Tu kalau pemaju bankrupt pula, kita sebagai rank kena semak sama ada sebelum ni ada berlaku transaksi terbaru sekitarnya tadi. Maksudnya sekitar property yang nak jual, contoh kawasan apartmen tu, ada terjual tak property lain di dalam kawasan yang sama kalau pemaju bankrupt. Kita tahu juga kalau berlaku, maksudnya boleh jual lah kat situ. Kalau lama tak terjual, maksudnya kemungkinan besar property dalam tu tak boleh jual. Khususnya pinjaman. Jadi tadi saya kata tadi, kalau pemaju tadi kalau bankrupt, tak semua bank bagi pinjaman kan. Terusnya proses jual beli ambil masa, insolvensi. Kalau bankrupt, yes, ambil masa. Sebabnya kerajaan, apabila pemaju dah bankrupt, kerajaan ambil alih projek tu, dan dia akan bukan ambil alih projek, dia akan cari badan-badan lain untuk take over sebagai insolvensi. Dia akan nanti insolvensi. So kat sini kalau owner jual, owner biasanya akan di-charge 20%. Dicap oleh insolvensi sebab lawyer penjual tadi nak
nak proceed dokumen untuk buat SMP bagai semua, lawyer perlukan dokumen. Dokumen tadi disimpan oleh pihak asuransi. So nak dokumen tadi asuransi cara berapa persen lah. Okay. Lepas tu lawyer pula tak senang untuk pihak lawyer uruskan kes sebegini. Kalau kes bankrupt ni leceh, bukan lawyer tak nak bekerja, lawyer buat, tetapi agak rumit. Kat sini yang pentingnya, once kita dah tahu kes macam ni, kita yang advice dekat buyer juga owner. Kalau kita ada orang rumah ni bukan tak boleh jual, tetapi agak rumit sikit dah ambil masa. Contoh je, dalam kita nak ambil masa ni, kita bukan suka-suka cakap dekat buyer. Kan kita bukan suka cakap dekat owner, kita kena study dengan lawyer. Study dengan kawan kita pernah jual kat situ, berapa lama ambil masa. Biasanya lebih kurang 1 tahun jugalah saya rasa. 10 hingga 12 bulan juga nak settle kalau KK bankrupt ni. So kita jangan terlalu pendek bagi masa untuk biaya dan owner. Konon-kononnya cepat jual, cepat settle. Jangan. That's why ini kita kena study. Seterusnya yang ketujuh, yang perihal yang rank kena tahu dalam bidang hartanah ni ialah dah tak ada hutang atau ada hutang. So property jual tadi, kita kena tahu, kena tanya owner tu. Owner pula tak boleh sorok. Bukan apa kita nak boleh bagi jangka masa, nak settle berapa bulan-bulan tu, kena tahu property tu masih ada hutang ke tak ada. Kalau tak ada hutang, cepat sikit. Maksudnya owner tak ada hutang, pembeli cash, lagi cepat. Pembeli beli cash, pembeli hutang tapi owner tak ada hutang dengan bank, cepat juga. Kalau pembeli hutang ambil pinjam bank, owner pun masih ada hutang dengan bank, tu makan masa. So kalau pemilik owner tadi masih bayar ansuran bulan nak ikut jadual ataupun tak. Kalau dia masih ada hutang, kita nak check juga dengan owner tadi. Dia masih bayar hutang bank ke tak bayar? Kalau dia tak bayar hutang bank atau sangkut beberapa bulan dah, ni agak susah kalau terproses ni. Sebabnya kalau lawyer tadi, once lawyer proses SMP, lawyer nak minta relationship statement atau penyata baki hutang owner yang terkini. Bank ni kalau owner lama tak bayar hutang, dia tak bagi penyata baki tadi. So susah nak proceed lah. Jika tak ikut jadual seberapa lama. Kan, berapa lama tak bayar, sebulan 2 bulan should be okay lagi. Kalau beberapa bulan, 4 bulan, lagi susah. Dan risiko lelong agak tinggi dan mungkin bila masa akan lelong. So kalau rumah kita dalam proses kita jual, tiba-tiba kena lelong, nangis kita. Kita kena maki oleh buyer, kena maki oleh orang yang terlibat lah sebab kita tak study. Kan? Tetapi kalau orang tipu kita, memang tak cerita benar-benar kat kita apa nak buat kan. Tapi kat sini lawyer pun boleh tahu sebenarnya. Lawyer akan check dulu dengan bank dan tak lelong kan. Lepas tu jangan anggap ini semua kerja lawyer. So kat sini, sebab kita yang ambil listing tadi, kita doing filter dulu listing tu, bukan blame kat lawyer kan. Kita ambil kekuatan kita dah filter lebih kurang, lawyer pun ringan sikit lah, proses cepat lah. Kalau kita ambil listing tak ada filter langsung, nanti naya nanti. Okay. Dan yang ke-8, yang perihal yang apa panggil, yang rent kena tahu. Okay, rent tahu ialah yuran penyelenggaraan atau cukai pintu atau maintenance fee lah. Ni biasanya maintenance fee ni untuk bangunan bertingkat lah atau berstrata kan. Cukai pintu tak kira lah rumah teres biasa ke strata tak strata ke, memang ada cukai pintu. So kita kena tahu berapa dia punya charges dia. Yuran pelanggaran ni berapa ringgit sekaki atau biasanya per square feet lah dia charges dia berapa ringgit kan. Biasanya kadang-kadang kalau kita study rumah ni dalam kuasa dia dalam 400 kaki persegi, mungkin dalam RM60 sebulan ke, tu kita tahulah, buyer akan tanya nanti. Okay, sebab kita kena ingat orang tu beli rumah tu bukan sekadar dia bayar installment bank saja. Dia kena bayar cukai pintu, dia bayar maintenance, dia nak ukur dengan kemampuan dia bulan-bulan tu. Okay, seterusnya nombor 1, pernah bayar ataupun tak pernah bayar langsung. Kalau rumah tadi, property tadi tidak dibayar langsung yuran penyelenggaraan kan, atau cukai pintu pun tak bayar langsung, tak boleh ni nanti. Okay, kalau tak bayar yuran penyelenggaraan, pemaju tak akan bagi confirmation letter kan, tak boleh proceed ni. Okay. Ataupun cukai pintu tak bayar, tak boleh apply consent. So owner mahu tak mahu, owner kena bayar. Macam mana owner nak bayar? Duit poket dia dulu lah. Kalau owner tak ada duit nak naik,
owner kena bincang dengan duit dengan buyer tadi, mungkin duit daripada deposit bagai semua kan. Okay, jika amang tunggakan tadi terlalu besar, agak suka untuk pihak lawyer uruskan proses jualan. Ialah kalau sampai puluh ribu punya yang jurang penyelenggaraan, saya pernah uruskan, saya sendiri pernah uruskan dalam 5 tahun lepas, satu kondo dekat Damansara. Owner tu tak cakap kat saya awal-awal, rupanya dia ada cukai yuran maintenance dia tak bayar sebanyak 22,000. Okay, 22,000. Saya kira dengan dia punya deposit yang kita collect tadi tak lepas untuk cover dia punya maintenance. So kita panggil dia untuk settle, dia pun tak ada duit. Tak boleh lah. Kalau kita proceed pun nanti tak guna sebab tak ada duit nak bayar tunggakan tadi. Kalau dapat bayar tunggakan tadi, pihak manajemen, pejabat bangunan jual tadi tak bagi sama kat kita, kat lawyer. Okay. So, nombor 3, jika tidak dapat selesaikan, mungkin akan akibatkan jual beli terpaksa dibatalkan. Ya, betul. Kalau tidak dapat settle pasal bayar maintenance tadi, tak boleh proceed lah. Kalau proceed pun cari pasal saja. Kan? Okay. Peranan rent dan lawyer amat penting Sinda. So kat sini kalau sangkut pasal ni, rent lawyer bincang macam mana lah dengan pihak owner sekali. Apa boleh buat kan? Kalau sikit-sikit tu boleh kita ambil daripada deposit je. Ataupun kalau buyer ada lawyer deposit 10%. Kalau buyer pun ada minimum deposit saja, and then the balance kira bayar masa pada disbursement, tak boleh jugalah. Kan? Tapi kalau masa tu, that's why ini saya minta rent tadi awal-awal. Sekiranya rent dah tahu dah yuran punya beberapa ribu, masa advertise apa tadi, rent kena letak syarat dia dekat iklan tadi, pembeli mesti ada 10% deposit. Sebab apa? Sebab nak cover ni tadilah. Okay, itu saja yang saya nak share kali ni ya. Okay, kali ni so semoga kalian berjaya dalam bidang rent. Tak kira rent dekat New Zealand mana pun tak kisah kan. Semoga berjaya, dan insyaAllah saya akan kongsi lagi pengetahuan, sharing berkaitan dengan properti ni insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.